Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam You Wartawan Anda juga adalah wartawan. Sempena Ramadan ni kita nampak banyak yang terlibat dengan kerja-kerja sukarelawan, kerja-kerja kebajikan dan itu fokus You Wartawan pada hari ini. Sejauh manakah kita melihat penglibatan golongan muda khususnya dalam kerja-kerja sukarelawan dan juga kebajikan ini? Adakah ianya bersifat bermusim ataupun bagaimana kita menilai cara mereka ataupun idea-idea mereka dan inisiatif mereka melakukan kerja-kerja sukarelawan dan kebajikan ini mungkin sedikit berbeza dengan pendekatan yang pernah digunakan dahulu. Jadi itu kita nak borak bersama dengan Fairuz Aman, merupakan salah seorang sukarelawan yang memegang banyak topi di organisasi-organisasi yang berbeza. Jadi Fairuz, secara kalau kita mulakan aktiviti ataupun kerja-kerja sukarelawan yang Fairuz terlibat sekarang ni. Okey, yang sekarang pada bulan puasa tahun ni saya tahun kedua dengan Param, iaitu inisiatif dengan Pasar Ramadan melalui Random Alphabets, dan satu lagi melalui projek Iqra yang kami jalankan pada bulan puasa tahun ni ialah shopping raya. Adakah ianya bulan puasa saja ataupun aktiviti-aktiviti ini, inisiatif-inisiatif ini berpanjangan sebelum dan selepas bulan puasa? Okey, kalau nak bercerita pasal aktiviti, memang ianya hanya pada bulan puasa, tapi organisasi tu maknanya kedua-dua yang saya sertai ni sepanjang tahun ada aktivitinya, terutamanya projek Iqra lah. Jadi tapi kalau bulan puasa ni lebih sibuk daripada biasa. Lebih sibuk. Okey, kalau kita nak bercerita mengenai Param dan juga projek Iqra adalah dua perkara yang cukup berbeza. Param lebih kepada kerja-kerja komuniti yang lebih senang sifatnya untuk menggalakkan ataupun meningkatkan kesedaran untuk recycle banyak-banyak benda lagi. Dan projek Iqra adalah ada niche ataupun tumpuan yang tertentu. Mungkin boleh ceritakan? Okey, saya cerita pasal Param dulu. Okey, Param lebih satu platform Random Alphabets yang mempromosikan Param ni memang orang lebih kenal melalui kereta api sarung, misalnya antara yang paling popular lah saya rasa aktiviti Random Alphabets. Jadi aktiviti Param ni macam satu inisiatif yang ada orang memang tertunggu-tunggu, sebab dia tahu Param memang you akan jumpa dekat beberapa pasar Ramadan yang terpilih, dan antara niche-nya ialah kita mengedarkan bekas makanan, iaitu sebenarnya satu galakan supaya orang bawa bekas makanan sendiri bila berbeli belah di pasar Ramadan. Berbeza pula dengan projek Iqra, dengan shopping raya, lebih kepada kita cuba mengumpulkan dana atau mengajak komuniti, terutamanya lebih menggalakkan orang muda lah, untuk memberi sumbangan yang mana akan digunakan untuk membeli pakaian ataupun keperluan hari raya untuk anak yatim dan ibu tunggal. Itu fokus kami. Okey, sebenarnya dalam bulan Ramadan ini juga banyak individu dan juga komuniti, malah kumpulan-kumpulan mereka di media sosial yang bentuk dan juga mengusahakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, aktiviti-aktiviti kebajikan ini. Dan itu cerita Fairuz, dan saya nak berkongsi cerita juga bersama dengan Aida Suraya Daud, Aida Su, iaitu pengasas projek Baju Raya yang saya rasa sibuk sepanjang bulan Ramadan ni. Assalamualaikum Aida Su. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Aida, projek Baju Raya pada tahun ini bagaimana responnya? Kerana kalau dilihat sebelum ini Aida terlibat dengan Tweet Up Kasih, dan kita kalau sering kali kalau dikaitkan dengan Tweet Up Kasih, ianya menggalakkan ataupun menerima sambutan yang luar biasa daripada rakan-rakan di Twitter khususnya. Bagaimana dengan projek Baju Raya projek untuk tahun ini? Okey, projek Baju Raya projek ini adalah projek pertama kami, iaitu mengumpul baju-baju raya yang baru nak dipakai. So far, sukarelawan kita bukan sahaja hanya di Twitter, tapi juga kita akan ada sukarelawan di Facebook juga. Jadi, pada projek ini kita dah start rasanya sebulan yang lepas, dan alhamdulillah sambutannya sangat menggalakkan. Kami dah berjaya mengumpul kira 2,000 pasang baju yang telah disiapkan pada lebih 10 buah rumah. Aida, kalau kita lihat bagaimana Twitter, Facebook ataupun platform media sosial ni sebenarnya memudahkan dan juga memberi dinamik yang berbeza kepada sukarelawan. Kerana kalau dulu kita mungkin tak agak-agak kalau nak join satu-satu inisiatif kebajikan ni, kita macam tak nak join lah ataupun ragu-ragu. Tapi sekarang ni kalau tengok saja posting di Instagram, tengok saja posting di Twitter ataupun di Facebook, secara tidak langsung ia mendorong dan juga menggalakkan mereka yang mungkin dahulu ni stranger tetapi tiba-tiba macam senang untuk join. Aida.
Sebab saya rasa salah satu faktornya adalah sebab yang membuat aktiviti baju raya projek tak kasihnya adalah orang-orang biasa macam orang lain juga dan orang-orang muda. Ini diorang ni lebih senang untuk didekati. Info pun lebih mudah untuk dibaca dan lebih cepat. Manakala sekarang semua orang pun ada smartphone, semua orang pun menggunakan internet dan wifi. Itu lebih mudah untuk itu sampai. Dan mereka pun tak rasa susah untuk membuat aktiviti amal. Aida terlibat dengan aktiviti-aktiviti amal ni kalau di kalangan rakan-rakan di bidang sosial mungkin dah hampir 2 tahun. Dan sejauh mana Aida melihat bahawa setiap kali adanya aktiviti-aktiviti ataupun kerja-kerja kemasyarakatan, kerja-kerja amal ini, ianya mendapat respon yang bukan sahaja daripada rakan-rakan lama tapi dapat rakan-rakan baru, dampak geng-geng baru yang turut serta dan mereka juga memberikan idea yang berbeza. Bagaimana cerita dengan Aida? Okey, alhamdulillah setakat ni yang menjadi sukarelawan tetap bersama Tetap Kasih dan juga Baju Projek adalah sukarelawan yang telah lama dengan kami, iaitu lebih daripada 3 tahun dan tahun ni merupakan tahun ketiga dan alhamdulillah kita nampak lebih banyak orang-orang muda dan orang golongan tak sendiri juga maupun di Facebook orang pun semangat sama-sama nak join kita sebab dia nampak usia kita ni dia pun rasa macam nak semangat seronok rasa nak join. Tapi ada orang kata macam bulan Ramadan jika kita buat kerja-kerja kebajikan ni, bagaimana dengan bulan-bulan lainnya? Bagaimana kita nak keep up the momentum? Bagaimana kita nak kata okey, bulan Ramadan ni kita tengok ramai geng-geng yang join tapi kita nak galakkan juga bulan-bulan lain mereka turut serta bersama kita untuk kerja-kerja kebajikan dan juga kemasyarakatan ni. Okey, macam kami Tetap Kasih bulan Ramadan kita akan buat projek macam Baju Raya Projek, tapi pada bulan lain kita akan pergi juga ke rumah-rumah anak yatim, kita pergi ke rumah orang tua, kita akan sentiasa ada insya-Allah. Jadinya benda tu tak akan putus. Kita akan dapat bantu orang setiap masa walaupun bukan hanya dari sumbangan kewangan dan material tapi juga kita boleh bagikan kasih sayang kita punya masa, kita spend masa dengan mereka. Itu pun rasanya macam dah boleh mendapat pahala lah insya-Allah. Okey Aida, kita nak borak banyak lagi dengan Aida tapi masa mencemburi kita. Okey, terima kasih Aida kerana diisi bersama kami di talian dan mungkin jika anda mahukan maklumat lanjut dan juga ingin mengetahui cerita dengan lebih mendalam, mungkin boleh saja like di page Baju Raya Projek ataupun mungkin follow saja Aida Su untuk mengikuti segala perkembangan terkini mereka. Dan lepas ni Faris, saya nak bercerita bagaimana kita nak melihat bahawa projek-projek ataupun aktiviti kemasyarakatan ni berkekalan di luar bulan Ramadan dan juga bagaimana kita melihat pendekatannya secara holistik. Itu kita bincangkan selepas ni. Kita berhenti lihat dahulu. Kita jumpa lagi dalam wartawan selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam You Wartawan. Kita masih bercerita mengenai aktiviti sukarelawan, aktiviti kebajikan amal yang digerakkan oleh orang-orang muda ini khususnya di bulan Ramadan dan bagaimana kita nak melihat momentum ataupun kerja-kerja amal ini dapat diteruskan pada bulan-bulan lain dan bagaimana kita melihat gerakan ini sesuatu yang segar sebenarnya. Kerana kalau dilihat, kalau saya terlibat dengan program amal contohnya, kalau saya interview ataupun saya berbual dengan koresponden, sebenarnya mengatakan bahawa sebenarnya saya tak tahu pun projek ni macam mana, tapi saya Google, saya ada keinginan untuk menyumbang dan saya ingin ada keinginan untuk terlibat sama. Saya Google dan saya rasa itu menarik perhatian saya dan saya terus join. Ini mungkin berbeza dengan cara pendekatan lama. Kalau dulu kita terpaksa join pertubuhan, ada keahlian dan ada komitmen yang perlu sepanjang masa. Jadi itu menyebabkan keterbatasan untuk orang untuk terus senang masuk. Jadi bagaimana kalau kita lihat posting di Facebook, posting di blog, Twitter dan juga di Instagram tu memudahkan mereka untuk saya nak join, nak ikut serta. Bagaimana kita melihat dalam projek Ikrar dan juga Param contohnya? Okey, saya rasa ia sejajar dan peredaran masa di mana orang sekarang kebanyakannya kerja pun tak tentu masa. Ada yang kerja sampai full 7 hari, ada yang kerja mungkin waktu siang dengan malam pun dah bertukar. Dah tak tahu mana satu. Dah tak tahu mana satu. Jadi kadang-kadang dan mungkin kemuncaknya ialah pada bulan Ramadan memang kita menggalakkan supaya orang buat lebih memberi atau lebih berbakti, berbudi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila dia perasan yang satu melalui
Twitter atau melalui Facebook misalnya, satu medium yang mudah dia orang akses, tak kira pada waktu mana, is 24 hours available. Jadi dia orang nampak dan dia terus minat, dan satu cara yang mana dia tak rasa satu komitmen yang macam you cakap tadi, dia mesti berdaftar persatuan ke apa, sebab bila berdaftar ni dia ada limitasi masa. Kadang-kadang dia pun tak boleh nak garanti adakah tiap minggu dia boleh datang. Jadi benda-benda yang one off yang mungkin kalau dia tak dapat luangkan masa, dia boleh chip in dari segi sumbangan. Contoh macam kami punya projek shopping raya, orang boleh bagi sumbangan untuk setiap sasaran kami, iaitu ada 266 orang anak yatim dan ibu tunggal. Jadi kita galakkan orang untuk menderma kepada satu orang. Dan bagaimana juga kerja-kerja kebajikan ni, kalau dulu laporannya berbentuk tulisan di kertas sahaja, tapi hari ini laporan di-upload di gambar-gambar, di-upload di Facebook ataupun di Instagram. Ataupun kita punya laporan berbentuk cerita diletakkan di blog sebagainya. Bagaimana ini sebenarnya menyuntik minat mereka, dan kita telah menghapuskan sempadan waktu, sempadan geografi itu sendiri. Kalau dilihat daripada projek raya sendiri, korang dah ada dekat KL, cerita semua dekat KL, tapi mereka yang ada inisiatif dan juga mahu melakukan sesuatu di Kedah, menghubungi korang, dan pergerakan tu ada, mobility tu ada. Bagaimana? Itulah dia, nak dikatakan dunia sekarang tanpa sepadan. Memang we break the barriers dari segi masa, dari segi lokasi dan sebagainya. Jadi bila semua benda memang ada dan mudah akses atas talian, secara tak langsung itu cuma bergantung kepada komitmen komiti itu sendiri untuk pastikan yang inisiatif tu mesti ada update. Sebab orang nak tahu juga. Contoh macam shopping raya, bila dia sumbangkan duit, dia nak tahu apa berlaku pada duit dia. Memang kita boleh kata kita kutip duit untuk anak yatim, tapi betul ke? Program apa yang korang buat kan? Betul ke untuk anak yatim? Macam mana you contribute? Jadi kita kena ada satu pendekatan yang telus. Walaupun macam you cakap tadi, kita dekat KL, yang nak berlaku tu di Kedah, tapi kita kena pastikan semua orang tahu, okay, once you masuk duit ke akaun ni, dia akan sampai kepada orang ni. Jadi setiap dokumentasi, maksudnya yang pergi Kedah ni kena ambil gambar, and then kena report, hebahkan semula, okay, inilah dia anak-anak yang telah menerima sumbangan you dan sebagainya. Contoh macam kami pernah kongsikan kisah seorang remaja yang kasutnya yang melanjutkan pelajaran ke Jordan, dan kasutnya dibeli masa shopping raya. Jadi cerita macam mana tu? Ceritanya pada tahun sebelum tu dia mengikuti salah seorang anak yatim yang dalam program shopping raya kami, dan tahun ni khabarnya katanya dia dapat lanjutkan pelajaran ke Jordan. Lepas tu pentadbir rumah anak yatim tu tengok ada kasut yang cantik, kata masa bila pula awak beli, kata oh ni daripada shopping raya tahun lepas. Jadi kita pun rasa macam ya Allah, maksudnya begitu sikit je sumbangan, orang hanya memberi sumbangan untuk dia punya shopping baju raya, tapi dia begitu hargai, dan kini kasut tu bersama dia ke Jordan untuk sambung pelajaran. Dan bayangkan betapa jauhnya apa bakti seseorang anonymous, dia pun tak tahu siapa yang bagi duit kat dia, kita pun tak tahu, daripada satu kumpulan yang banyak sampai kepada anak ni, dan menjadi satu budi yang panjangan. Secara peribadinya, apakah yang memotivasikan ataupun bagaimana cerita-cerita ini memberikan satu percikan semangat untuk kita terus terlibat dengan kerja-kerja sukarelawan, kerja-kerja kemasyarakatan ni? Okey, mungkin satu perkara yang menjadi satu keseronokan pada kami ialah kita tengok orang lain gembira. Contoh macam kalau anak yatim ni, biasanya dia pun yang sebelum ni lah, kalau kami pun macam sunyi, kadang-kadang macam siapa yang pergi tengok dia. So bila kita jumpa, dan kadang-kadang it's as simple as bila kita buat shopping tu, dia ada peluang untuk memilih sendiri apa yang dia nak. Sometimes it's ridiculous. Mungkin dia nak patung Ultraman lah, ada hari tu nak kasut Ben 10 lah. Pandai-pandai lah you macam mana you nak pujuk dia ke, ataupun you rasa you nak tambahkan lebih daripada allocation yang kita sediakan. Tahun ni ada RM188 untuk setiap seorang. So kalau katalah terlebih daripada bajet tu dan anak tu masih nak, terpulanglah kepada you sendiri. Kalau you nak tambahkan lagi sedekah tu, silakan. Tapi bila terlibat dengan kerja-kerja kemasyarakatan dan juga khususnya kalau anak yatim, fokus, ramai yang memberikan ataupun persepsinya lah kita memberikan bantuan daripada segi material itu. Itu yang sering kita nampak pada bulan Ramadan. Dan bagaimana kita melihat realitinya cukup berbeza sebenarnya bagi mereka yang sudah masuk ke rumah anak yatim, dan juga melihat realiti yang diperlukan oleh anak-anak yatim. Sebagai contoh, bagaimana cerita tu? Okey, sebab shopping raya ni benda yang memanglah, sebab kemuncaknya bila raya bukan saja anak yatim, kita orang biasa pun nak berganti baju, misalnya kata kan. Tapi macam kami di Projek Ikra, kita merancang
misalnya ada program pendidikan rakyat yang berlangsung sepanjang 6 bulan. Jadi walaupun tanpa shopping raya, kita dah ada komitmen selama 6 bulan dengan dia, di mana setiap minggu kita ada sekolah-sekolah yang datang dan mengajar diorang, memberi contoh macam baru ni ada reading English. Itu salah satu modul yang kami sediakan. Kemudian ada juga program chef muda. Jadi maksudnya dia tidak tiba-tiba nak raya kita muncul. Dia pun kata, oh orang ni biasalah, aku pun orang datang tiba-tiba kan. Tapi maksudnya dia pun dah familiar dengan kita pun tahu yang kiranya pada dia shopping raya atau shopping baju raya dia ni satu bonus saja untuk dia. Pada bulan puasa, menjelang Syawal. Okey, kita nak berhenti seketika dahulu. Kita akan bersama dengan Fairuz. Selepas ni kita nak cerita bagaimana kalau kita ada inisiatif ataupun ada niat nak melakukan kerja-kerja kebajikan yang dah dimudahkan sekarang dengan media sosial contohnya. Kita perlu memahami isu, kita perlu memahami keperluan golongan sasar itu. Bagaimana itu dilakukan, kita bincangkan, nanti kita borak mengenai perkara itu selepas ini dalam You Wartawan. Okey, bertemu lagi kita dalam You Wartawan. Fairuz, orang kuat Param, orang kuat Projek Ikram masih lagi bersama dengan kami dalam You Wartawan pada hari ini. Kalau kita lihat kerja-kerja kebajikan ni, kita mungkin ada kecenderungan apabila kita ada idea, kita ada inisiatif atau kita nak memulakan sesuatu, kita ada kecenderungan untuk memikirkan kemahuan kita dahulu berbanding dengan keperluan golongan yang ini bantu. Bagaimana untuk mengimbangkan keduanya ini? Bagaimana di sinilah perlunya kita memahami keperluan golongan yang nak dibantu itu dan juga bagaimana kita merancang strategi dan juga gerak kerja supaya bersesuaian dan ianya berbentuk jangka masa panjang. Okey. Okay, contoh kita cerita target kita iaitu anak yatim lah. Macam kami di Projek Ikra, saya kata sebelum shopping raya kita dah ada program pendidikan rakyat yang mana pada masa tu kita dekati mereka, perlahan ada ice breaking, lepas tu kita perkenalkan diri, bagi tahu apa tujuan kita dengan dia. Lepas tu pada ketika tu kita mungkin amati dan nilaikan selain daripada keperluan material yang biasanya orang kadang-kadang memang bila-bila saja orang boleh datang hantar barang-barang keperluan material dia orang. Tapi kita kena pasti dia mungkin perlukan satu pengisian dari segi pendidikan, dari segi skill misalnya. Apa yang dia perlukan, terutama macam anak yatim, dia dekat situ sehingga sekian usia. Contoh 18 tahun. So apa yang kita nak bagi pada dia selepas 18 tahun? Kita memang rasa ada orang kata the best is pastikan dia belajar pandai-pandai. Tapi belajar pandai-pandai macam mana kan? Belajar pandai-pandai. Maknanya mesti ada sekian A dekat atas kertas. Tapi ada juga anak-anak yang tak semestinya dia mesti pandai ke situ, tapi dia lebih kepada skill, kemahiran. Jadi waktu inilah semasa program pendidikan rakyat, selain daripada hanya mengajar 3M iaitu membaca, menulis, mengira yang paling asas, kita juga kena pasti budak ni anak ni lebih kepada mana, cenderung kepada akademik atau cenderung kepada skill. Jadi sampai masanya bila kita dapati mungkin ada scholarship ataupun ada anak yang cemerlang akademik, kemudian ada scholarship atau ada bantuan untuk sambung pelajaran, okey, kita salurkan kepada dia. Tapi anak yang skillnya lebih, itu yang mungkin kami bawa kepada program Chef Muda, di mana Chef Muda kita ada peruntukan dapat sumbangan untuk mengajar anak-anak ni bakar kek, bakar muffin, bagi kemahiran. Jadi sesuatu perkara yang walaupun dia tidak cemerlang akademik, tapi dia ada sesuatu yang kita insya-Allah boleh menjamin dia punya kelangsungan kehidupan selepas keluar daripada rumah anak yatim. Apabila terlibat dengan rakan-rakan sukarelawan yang lain, sudah pasti kita rakan-rakan sukarelawan pun datang dan pergi juga. Itu tidak ternafikan. Tapi bagaimana kita melihat penglibatan mereka hari ini cukup beza, minat mereka dan juga kecenderungan mereka itu dan komitmen mereka kalau diukur dalam jangka masa 2 tahun kebelakangan ini bagaimana? Okey, saya rasa yang bidang sukarelawan sekarang lebih interesting. Sebab macam saya cakap, memang orang datang dan pergi. Kadang-kadang yang selama ni kita tak kenal, tiba-tiba tahun ni dia datang dan dia bagi sumbangan, lepas tu kita jadi kawan. So saya rasa semenjak saya mula minat bersukarelawan lebih daripada 5 tahun dah belakangan, setiap tahun saya jumpa orang yang baru. Setiap tahun saya kenal orang yang baru dan kadang-kadang kita dapat family baru sebab bila semua dah begitu rapat
dan bersanggup memberikan masa, memberikan idea, memberikan pandangan dia kepada apa-apa projek yang kita nak buat. Jadi kita, it's interesting lah. Setiap tahun memang akan ada Bantauan Orang yang Baru. Ramai orang baru tapi dalam masa sama mereka juga mungkin teragak-agak kalau nak join dengan golongan-golongan sukarelawan ni. Kalau yang tidak diberikan, kerana akhirnya nanti membuat kerja-kerja sukarelawan perlu juga kemahiran. Kalau nak mengajar, dan yang lain mengatakan, adakah kemahiran untuk mengajar contohnya? Dan bagaimana kita nak menggembling ataupun memupuk minat mereka dan juga kecenderungan mereka untuk terlibat dengan kesukarelawan itu sesuai dengan kita sebagai grup ataupun sebagai kumpulan atau organisasi mereka. Jadi mereka datang dan mereka dapat mempelajari sesuatu dan mereka dapat terus memberikan sumbangan yang input yang kita mahukan. Okey, yang penting sekali kepada komiti yang utama, memang kalau boleh kita tak adalah buatkan orang yang datang tu rasa inferior lah. Maksudnya macam kami dekat Projek Iqra contohnya, memanglah kami sendiri pun bukannya semua ada ada latar belakang perguruan contohnya, tapi kita bagi pendidikan, bagi ilmu. So macam mana ianya berlaku, kadang-kadang bila kita join together, dia input daripada personal masing-masing. Kita rasa okey, yang seorang ada pernah jadi cikgu tuition, so dia bagi input. Yang lain semua setuju, okey. And then kita galakkan orang-orang yang baru nak join, yang paling-paling tidak pun dia pernah ada pengalaman jaga adik ke kan. Jadi okey, apa kata kalau rasa nak cuba bagi semangat, nak rasa apa pengalamannya bekerja kena dengan pasti diri tu, apa kemampuan tu. Kan, jadi silalah, mungkin boleh cuba untuk datang dan kenal dengan anak-anak ni dan cuba mengajar. Mungkin you tak dapat control the whole crowd, dapat 1 orang 2 orang pun ialah satu peningkatan untuk you daripada tak pernah. Dalam jangka masa akan datang, bagaimana kita melihat bahawa kesedaran untuk terlibat dalam kerja-kerja sukarelawan, kerja-kerja kebajikan ini bermula daripada peringkat yang sangat muda hari ini. Kalau dilihat daripada Fairuz sendiri, dulu jadi guru, anak-anak murid turut serta dan mereka sendiri yang memulakan tanpa arahan daripada guru ataupun tanpa daripada program yang diajukan oleh guru. Bagaimana kita melihat pergerakan ataupun kemahuan mereka ini untuk jangka masa akan datang? Adakah kita akan dapat kumpulan sukarelawan yang lebih ramai di Malaysia dan kita dapat satu fenomena ataupun gerakan ataupun budaya sukarelawan yang sepatutnya ada di negara ini? Okey, satu, saya rasa tahun ni kalau tak salah saya diumumkan sebagai tahun sukarelawan Malaysia. Dan memang saya lihat kalau tengok orang muda sekarang, memang dia orang bebas, tapi dia suka banyak experience. Itu sebab bila ada banyak aktiviti-aktiviti yang secara kesukarelawan ni, kita akan nampak main participant ialah orang muda yang berusia bawah 30. Kelompok paling utama 25 ke bawah. Saya rasa ini sebab satu juga budaya di IPTA atau di kolej misalnya yang memang banyak menggalakkan sukarelawan sebagai satu cara membezakan dia antara sesama lain. Macam mana jadi satu advantage untuk dia, maknanya yang lebih aktif mungkin dia lebih marketable bila dia keluar nilai tambah mereka. Nilai tambah untuk mereka masing-masing. Kemudian macam sebab sebut pasal anak murid saya misalnya, mereka tidak sama belajar tapi dia ada passion in dance. Jadi daripada kawan-kawan yang lain macam best lah tengok kau menari kan. Jadi lama-lama jadi satu kelompok yang ramai datang. Dan secara tak langsung bila kita berbual semula, dia kata Yus ni dah mulakan satu inisiatif sukarelawan. So saya memang galakkan itu berlaku dan alhamdulillah kiranya bagi mereka, komuniti mereka dah lebih sampai 30 orang. Dan pening kata kalau jumpa dengan geng sukarelawan ni, diorang kata tak payah nak fikir banyak, kalau nak buat je. Itu yang paling penting. Okey, terima kasih Fairuz kerana bersama kami lagi Bantauan pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda. Mungkin anda ada cerita anda sendiri, anda ada komen anda sendiri, teruskan bersama kami di Facebook You Wartawan atau teruskan bersama kami di extraone.com. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.